PAS Johor baru-baru ini ada mengatakan bahawa cuti hujung minggu di Johor ditukar kepada Sabtu dan Ahad sebagai peninggalan penjajah. Sebagai anak Johor, apa pandangan Datuk berkaitan perkara ini? Ulas sikit. Terlebih dahululah nasihat dan pandangan saya, PAS Johor harus berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan, khususnya yang melibatkan titah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Sultan Johor. Jangan kurang hajar. Kata orang Johor, jangan kurang hajar. Jika PAS Johor hendak bermain politik atau melabelkan pertukaran cuti mingguan kepada Sabtu dan Ahad sebagai peninggalan penjajah, ini satu kenyataan yang dilihat cukup berat dan cuba mempertikaikan titah yang dibuat oleh Ketua Agama Islam Negeri Johor. Johor ada mufti kerajaan negeri tau. Johor juga ada Majlis Agama Islam Negeri. Johor juga mempunyai barisan jawatan kuasa fatwa negeri. Jadi secara logik dan rasionalnya, keputusan ataupun titah yang dikeluarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Pemangku Sultan Johor pasti dah dirujuk terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang saya nyatakan tadi. Jadi sebelum mengkritik, fikir dan kaji dulu apa yang ingin kita kritikkan. Jangan nampak macam PAS ini sebagai parti hipokrit dan munafik. Bila pihak lain tidak sealiran dengan PAS, senang-senang label peninggalan penjajah. Kalau benar ia satu peninggalan penjajah, Perlis ni, bukan PAS ke dia punya menteri besar? Cuti mingguan adalah pada hari Sabtu dan Ahad. Kenapa tak tukar? Kenapa PAS pusat ataupun PAS Perlis tidak keluarkan keluarkan arahan, tukar daripada cuti hari Ahad dan Sabtu, tukar hari Jumaat dengan Sabtu? Kenapa tak buat? Kenapa ikut? Kenapa double standard? Bila kita kata PAS ini munafik, ada yang marah. Jadi betul lah kata Muhyiddin dulu, PAS ni parti ajaran sesat. Itu je satu yang Muhyiddin cakap betul. Ikut sedap mulut je, saja nak jatuhkan hukuman pada orang lain. Geng sendiri dia tutup mata. Lagi satu, kalaulah cuti ini dikatakan peninggalan penjajah, kenapa kenderaan rasmi kerajaan negeri Kelantan semuanya berjenama Mercedes-Benz? Itu apa? Buatan Malaysia ke? Kerajaan Kelantan habiskan 3.5 juta pada tahun 2020 je tuan-tuan untuk beli Mercedes-Benz. Dikala ketika itu mereka mengharapkan duit daripada pusat untuk bayar gaji kaki tangan awam tiap-tiap bulan. Bukankah Mercedes ni digunakan oleh kebanyakan pegawai kanan British selepas tahun 1902? Kenapa ikut peninggalan penjajah? Kenapa tak pakai Proton Saga je? Ataupun Proton Perdana? Banyak lagi yang saya boleh senaraikan betapa PAS ni parti yang cakap tak serupa bikin, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kalau tak bersetuju, PAS harus tunjukkan adab mulia dan sampaikan pandangan secara lebih berhemah. Bukannya terus kepada conclusion yang mengelirukan dan menunjukkan kemunafikan PAS itu. PAS harus lebih cakna dengan isu yang lebih besar dan penting dalam masyarakat Islam. Cuba fikirkan dan selesaikan terlebih dahulu isu-isu seperti pembangunan, kemiskinan, jenayah dan penceraian yang meningkat di Kelantan contohnya. Itu lebih baik dia fokus. Saya nak beritahulah, mesti ada sebab kenapa baginda tuanku memutuskan untuk bawa balik daripada cuti Sabtu Ahad daripada cuti Jumaat Sabtu kepada Sabtu Ahad balik. Tuan-tuan kena pandang benda ni dalam aspek yang lebih besar. Kita duduk dalam sebuah negara, negeri lain kebanyakannya cuti hari Sabtu Ahad. Tapi negeri kita di Johor cuti pada hari Jumaat dan Sabtu. Kadang-kadang bila nak pergi cuti negeri lain pada hari Ahad, datang kat Johor hari Ahad, hari kerja. Jadi banyak benda yang tak selaras dengan negeri-negeri lain. Kita dah duduk dalam sebuah negara, maka itu mungkin antara salah satu sebab
kenapa baginda tuanku merasakan perlu untuk ianya diselaraskan. Kena fahamlah benda ni. Janganlah main kritik tak tentu pasal, kan. Kalau tengok dalam TikTok dia orang ni sampai melampau-lampau, kan, menghina baginda tuanku, lanun dan sebagainya. Kurang ajar. Okey. Gusto Gol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dato'. Salam Malaysia. Dato', okey, hari ni keluar report menyatakan bahawa hutang negara meningkat kepada 1.17 berbanding dengan tahun lepas 107. Jadi peningkatan lebih kurang 90 lah bilion macam tu. Kita faham bahawa peningkatan tu memang lebih kurang daripada apa yang berlaku pada 2022. Tapi dia heboh bising meningkat hutang negara. Dato', tolong beritahu Dato' kenapa hutang kita meningkat ni? Memang dia ada banyak sebab kenapa hutang kita meningkat, kan. Tetapi sebab yang paling dahsyat yang saya boleh fikir dengan otak yang waras ialah apabila rakyat silap memilih Mahathir Mohamad dan kemudian rakyat dipaksa untuk menerima Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Zaman Datuk Seri Najib, dia serahkan negara ni hutang pada tahun 2017, hutang negara cuma 50.8% against our GDP, iaitu 686.8 bilion sahaja. Bila bagi kat Mahathir, bila bagi kat Muhyiddin, hancur lingkup. Hutang tu meningkat berkali-kali ganda, sampaikan mencecah lebih 1 trilion. Ini saya nak salahkan diorang pun tak boleh, kan. Sebab rakyat yang buat pilihan. Dah tahu Mahathir ni 22 tahun dia jadi Perdana Menteri, dia sesamun-samunnya, kan. Dia betul-betul buat duit, sehingga anak dia tak ada seorang pun berjaya jadi jutawan, semua jadi bilioner, kan. Tapi kita bagi juga dia jadi Perdana Menteri, kan. Rakyat juga silap. Dah lakukan kesilapan tahun 2018, pilih seorang Perdana Menteri, undi sekali dapat 3 Perdana Menteri. 2022 sekali lagi rakyat melakukan kesilapan. 4.2 juta orang Melayu mengundi Perikatan Nasional. Sedangkan ketika bapa Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin bin Tompok ni, menjadi Perdana Menteri, hidup rakyat Malaysia ni sengsara, kan. Nak kerja pun tak boleh. Ada yang essential services boleh keluar cari makan, yang non-essential tak boleh keluar cari makan. Saving habis, nak bagi anak bini makan susah, kena merayu supaya duit KWSP dikeluarkan. Zaman BN tak pernah, kan. Last kali pinjam duit Along, last kali kena kejar dengan Along, last kali ramai yang bunuh diri. 143% kadar mereka yang bunuh diri meningkat zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Tapi bila datang pilihan raya, dia orang upah sikit dengan sedikit ganjaran, habis 4.2 juta orang undi Perikatan Nasional. Sekarang kalau nak bising, harga hutang naik, nak buat macam mana? Negara punya simpanan habis dilangsaikan zaman Mahathir dengan Muhyiddin, kan. Lepas tu ditambah dengan hutang-hutang baru. Bila dibebankan dalam masa yang sama, kita nak mentadbir negara, kita perlu juga pastikan bahawa kita mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk pastikan projek pembangunan, pengurusan yang telah dirancang dapat diteruskan. Ada yang boleh kita gunakan melalui apa yang kita perolehi melalui kutipan hasil. Tapi tak cukup. Tak cukup. Belanjawan kita bukan belanjawan yang surplus. Dia defisit. So, jadi kita perlu berhutang juga. Ya, kita perlu berhutang. Tapi jauhlah lebih kurang berbanding dengan zaman Mahathir dan Muhyiddin. Ini kena faham. Tapi itu kan trend, Dato'. Trend daripada 99 bilion pada tahun 2023 dan 92 untuk tahun 2024.
kerajaan dah berusaha untuk mengurangkan defisit. Memanglah hutang akan bertambah dari segi kumulatif, betul tak? Dia kadang nak fahamkan benda-benda ni pada dia orang tu. Dia orang selalu duk kutuk. Kita pun jadi sakit kepala lah nak melayan dia orang. Jadi kadang satu perkara dia orang tak nak dengar apa yang kita cakap. Memanglah itu sebabnya bila kita berhadapan dengan walaun ni, kita kena buat pilihan. Pertama, kalau kita nampak kebebalan mereka ni keterlaluan, kan? Kita jangan bazir masa. Saya cakap terus terang lah, saya kalau geng-geng walaun ni, kan, saya jarang bazir masa untuk melayan. Kalau saya nampak dia tu memang betul macam atas pagar punya orang, dan dia ni betul-betul naif, yang kalau kita beri penjelasan mungkin dia boleh terima dengan hati yang terbuka, baru kita spend masa menjawab, kan? Betul. Jadi, kita kena smart, dan kita jangan waste our bloody time dengan orang macam ni, kan? Kalau orang yang kita sekolahkan macam mana sekalipun, hati dia tetap hitam, kan? Otak dia tak membuka, maka kita akan rugi. Kita boleh selamatkan lebih ramai orang yang boleh diselamatkan, tapi sebab nak selamatkan seorang ni, kan, last kali kita telah banyak mengorbankan orang lain yang boleh kita selamatkan. Jadi kalau orang macam ni, nasihat saya, biarlah mereka ni menjadi seperti luncai. Terjun dengan labu. Biar dia terjun dengan labu-labunya. Jangan kau selamatkan. Datuk Lama, nak tambah satu lagi. Berkenaan dengan cuti hujung minggu. Saya pun orang Johor tu. Saya orang Pasir Gudang. Tapi berhijrah ke Pahang. Tapi pengundi kita balik ke Parlimen Tebrau. Datuk, berkenaan dengan cuti hujung minggu tu, sekurang-kurangnya pasangan-pasangan PJJ ni bolehlah ada masa lebih sikit. Betul tak? Kita nak tambah sikit. Itulah kebaikan. Itu sebab kena selaras dengan negeri-negeri lain. Dia mesti ada sebab kenapa dia buat begitu. Sambak ditambah kadang rakyat kalau Malaysia nak cerita pasal kalau nak cerita pasal agama ni, Johor ni antara satu-satunya negeri yang paling awal buat sekolah agama tau. Dia ada sekolah pagi, sekolah agama, petang sekolah kebangsaan, atau pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah agama. Rasanya pada tahun 1980-an Selangor pun gunakan acuan daripada Johor pada tahun 1984. Kalau Datuk ingat, kita tahu kan 84 masa tu sekolah kita sampai darjah 5, lepas tu darjah 6 kita akan ada sekolah khas, betul tak Datuk? Betul. Macam tu lah, maksudnya Selangor pun guna acuan daripada Johor kalau ikutkan dia punya perjalanan sekolahan agama ni. Tapi kata tak Islamik tu dangkal sangat lah. Orang baru main dah cakap baru tahu tentang perjalanan Johor tu kan. Betul tak? Betul. Okay Datuk, terima kasih Datuk. Terima kasih. Saya. Alright. Ada soalan-soalan lain? Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kalau tak ada soalan, saya harap sahabat-sahabat di rumah dapat tolong share live kita pada petang ni supaya kita boleh beri kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.